Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Seterusnya satu perbincangan yang menarik, inovasi industri padi untuk menghapuskan siput gondang emas. Siput ni kalau orang Perancis dia makan, dia panggil dia escargot. Mahal escargot. Tapi saya difahamkan siput ni sebenarnya ada khasiatnya dan boleh dimakan, boleh digunakan juga dalam pelbagai industri seperti kosmetik. Jadi bersama saya dua tetamu yang sebenarnya arif tentang penjagaan padi dan juga bagaimana untuk mengurus isu siput gondang emas ini. Kita bersama dengan Puan Latifah yang merupakan pengarah bahagian pembangunan modal insan Jabatan Pertanian Malaysia dan juga Puan Zaiti Akmal binti Dahlan yang merupakan Ketua Pengarah kanan bahagian Biosecurity Tumbuhan Negeri Johor. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Mungkin ramai yang tidak tahu tentang siput ni. Mungkin yang tak tahu pun wujud siput ni. Mungkin kita boleh dapatkan sedikit pengenalan Puan Zaiti. Apakah sebenarnya spesies siput ini dan bagaimana ia merosakkan tumbuhan padi? Okey, terima kasih. Okey, untuk makluman semualah untuk siput ini kita dalam nama saintifiknya kita panggil Pomacea species. So yang popular ada dua spesies lah, jenis Pomacea caniculata, iaitu kalau Pomacea caniculata ni dia warna keemasan dan Pomacea insularum dia warna kehitaman macam ni lah, lebih kurang. Dan seterusnya peranan Jabatan Pertanian dalam memperkenalkan pembudayaan inovasi dalam sektor agro makanan. Silakan Puan Latifah. Okey, terima kasih ya. Selamat pagi Malaysia kerana menjemput Jabatan Pertanian untuk bersama-sama pada pagi ini berkongsi berkaitan dengan inovasi yang telah dihasilkan. Sebagai permulaan ya, visi kami adalah untuk mengeluarkan produk yang berkualiti, selamat dan juga mesra alam. Itu adalah apa yang menjadi peranan Jabatan Pertanian dan kita telah menggalakkan pegawai kita di Jabatan Pertanian dan juga petani ya, bukan hanya pegawai, untuk menghasilkan inovasi. Inovasi ini terhasil daripada apa yang berlaku di lapangan sekiranya ada masalah atau aduan yang berkaitan dengan pertanian ya. So daripada situlah wujudnya inovasi yang dihasilkan tersebut. Untuk makluman ya, pada pagi ini memang kita akan berkongsi salah satu inovasi yang telah memenangi pertandingan ya dalam peringkat jabatan dan juga bukan hanya di peringkat jabatan tetapi telah juga memenangi di peringkat antarabangsa dan pada tahun lepas telah memenangi peringkat perak di peringkat international di Seoul, Korea yang mana ada, saya difahamkan ada 407 inovasi telah dipertandingkan daripada 16 buah negara dan kita salah satu inovasi yang memenangi pada pagi ini kita tampilkan iaitu perangkap SG Gold. Baik, sebelum kita pergi kepada perangkap ini, sebelum kita terangkat tentang inovasi ini, sebelum wujudnya inovasi ini, Puan Zaiti, apakah kaedah yang digunakan untuk mengawal siput gondang emas? Gondang emas ni, okey. Pada kebiasaannya, para petani menggunakan membina parit ladang di sekeliling dan di antara padi. Dan selain daripada itu, mereka juga memasang jaring dan menggunakan bahan tanaman seperti pucuk ubi kayu, buah-buahan dan sebagainya sebagai tarikan umpan kepada siput ni. Dan juga mereka juga menggunakan meletakkan kayu pancang lah di antara sawah tu untuk siput itu bertelur dan memusnahkan telur tersebut lah. Tapi walau bagaimanapun, kaedah yang paling popular di kalangan petani adalah menggunakan racun. So daerah yang paling menggunakan racun, walau bagaimanapun kaedah tersebut kita bimbangilah apabila berlebihan dia akan merosakkan environment alam sekitar, tumbuhan akuatik dan juga khususnya kepada petani sendirilah, kepada kesihatan mereka. Jadi apakah kesan setelah menggunakan inovasi perangkap SG Gold dan juga umpan SG Bait? Okey, alhamdulillah. Selepas penggunaan ni, apabila kita mengurangkan penggunaan racun secara tak langsung, kita dapat mengurangkan pencemaran kepada alam sekitar dan juga kesihatan petani akan lebih baik. Dan selain daripada itu juga,
dia boleh mengurangkan menjimatkan masa, menjimatkan tenaga kerja. Kalau kebiasaannya kita meracun dengan menggunakan 2 orang untuk satu petak sawah 1 hektar, tapi dengan penggunaan perangkap ni kita cuma memerlukan seorang sahaja untuk memasang perangkap ni. Okey, dan selain daripada tu dia juga boleh meningkatkan produktiviti dan juga mengurangkan kadar kerosakan pada tanaman padi. Sebab pada kami buat kajian lah, pada pemerhatian kami lah, kita buat di sawah air papan Mersing, kita menggunakan 4 perangkap pada 2 petak sawah dengan keluasan 1.6 hektar. Kita berjaya menangkap lebih kurang 1,592 siput gondang emas ni dalam perangkap ni. Dan siput gondang emas ni seperti awal tadi kita katakan ada gunanya. Jadi adakah para petani juga mendapat hasil daripada siput gondang emas ni? Dia sebenarnya kalau para petani ni kreatif dan dia nak meningkatkan lagi pendapatan dia, dia memang boleh menggunakan siput gondang ni dengan melakukan memprosesnya sebagai bahan makanan kepada ternakan, seperti itik, seperti dan macam-macam ternakan yang lain lah. Sebab dia sangat berkhasiat tinggi dan sebagai kosmetik dan juga ubatan-ubatan untuk manusia. Sebenarnya kita banyak kajian berkenaan dengan siput gondang emas ni, boleh google lah dekat internet. Jadi ada gunanya siput ni bukan hanya sebagai haiwan perosak semata-mata, tapi dia adalah siput yang juga berguna dalam pelbagai industri seperti yang disebutkan tadi. Puan Latifah, apakah harapan Jabatan Pertanian dalam mengembangkan inovasi ini agar lebih ramai petani yang menggunakan inovasi sebegini dan juga mungkin dengan lebih kreatif mendapat hasil daripada siput gondang emas? Okey. Harapan Jabatan Pertanian, ya, sebab kita memang tugas kita adalah membantu para petani kita di peringkat lampangan, yang mana kita tahu siput gondang emas ni merupakan salah satu ancaman yang utama kepada tanaman padi kita di Malaysia ini. Dan kita berharap apa inovasi yang kita hasilkan ini kita dapat perluaskan penggunaan. Buat masa ini kita telah sebab inovasi ini telah dihasilkan pada tahun lepas. So kita telah gunakan di 4 buah negeri lah untuk setakat ini, di negeri Johor, Pahang, Negeri Sembilan dan juga Negeri Sembilan, Pahang, Johor dan juga satu lagi Pulau Pinang. Tetapi kita bukan hanya 4 negeri ini sahaja. Kita berharap supaya inovasi ini dapat digunakan di seluruh negeri dalam negara kita. Sebab peranan ini dia adalah penting, sebab kita untuk membantu para petani, sebab dari segi ancaman musuh akan meluarkan kos yang tinggi dari segi kawalan menggunakan racun bahan kimia, dan kalau kita boleh bantu supaya dari segi kawalan pengurusan secara bersepadu, kita nak mengelakkan penggunaan kimia, dan kita boleh mengurangkan kos dari segi kawalan tersebut menggunakan bahan kimia. Kita gunakan perangkap SG Gold ni. Ini adalah pentinglah untuk kita membantu petani kita, terutama pesawah kita di luar sana lah, dari segi kos dan sebagainya. Apakah ramuan untuk SG Bait tadi? Okey. SG Bait ni untuk makluman kita menggunakan oat dan juga nangka. Sebenarnya actually daripada kajian Mardi lah, kita ambil daripada kajian Mardi research tu, nangka merupakan satu tarikan yang paling kuat lah untuk menangkap siput gondang emas ni. Dengan oat tu merupakan satu bahan yang memang diperlukan oleh siput lah untuk dia punya kekuatan cengkerang dia dan sebagainya. Walaupun nangka dan oatnya bukan untuk makanan manusia, kita boleh makan juga ni. Selamat. Sebab kita proses dengan bersih dia. Proses dengan bersih. Ia adalah sebahagian daripada inovasi ini yang telah memenangi anugerah di peringkat antarabangsa. Jadi ini adalah kejayaan rakyat Malaysia dalam mencipta inovasi di mana ada masalah, ada saja cara untuk menyelesaikan dengan lebih cost efektif dan juga dengan kurang memudaratkan kepada persekitaran. Sekali lagi mungkin kita boleh beri satu peringatan kepada seluruh rakyat Malaysia tentang pentingnya inovasi ini dalam kehidupan keseharian kita. Silakan, mungkin Puan Latifah.
Okey. Untuk inovasi yang kita hasilkan ini memang kita berharaplah bukan hanya satu inovasi ini saja. Sebenarnya kita sentiasa kalau bukan hanya Jabatan Pertanian tapi semua agensi di bawah kerajaan memang sentiasa menggalakkan inovasi dipertandingkan setiap tahun. Yang mana ini adalah penting untuk dari segi inovasi ini membantu pelanggan kita. Kalau Jabatan Pertanian adalah petani dan pesawah, dan kita membantu mengurangkan kos. Itu yang penting sebab bila kita menghasilkan sesuatu inovasi tersebut, kita telah menambahbaikkan daripada apa yang kita dapat masalah yang di luar sana. Kita tambah baik bagaimana kita nak mengatasi masalah tersebut menggunakan kos yang rendah. Itu penting dari segi kosnya. Puan Zati, apakah inovasi-inovasi lain yang bakal kita tampilkan? Bukan saja dari segi pertanian, mungkin dari segi proses dan sebagainya. Okey, actually memang inovasi kita sangat luas lah dan kita diberi peluang oleh pihak jabatan untuk mengutarakan ataupun mengumumkan banyak inovasi setiap tahun. Bagi kami di bahagian Biosecurity Tumbuhan dengan kerjasama pihak UTM Universiti Teknologi Malaysia bekerjasama dengan baik dalam membuat contohnya di antara perangkat yang kita buat ni adalah SG Gold untuk rawatan, dan sebelum ni kita pernah buat satu inovasi untuk mengawal alat buah dan akan datang insya-Allah kita akan cuba usahakan untuk alat untuk menghalau perosak seperti gajah. Itu memang agak sikit tough sikit lah. Mungkin memerlukan kajian dan pembuatan yang lebih teliti lagi lah. Sepanjang perbincangan kita, ini adalah sebenarnya bukan replika ini adalah padi sebenar. Dan juga dengan siput yang mana ada juga dipamerkan di sini, kita juga sertakan sekali dengan telur dia. Jadi telur dia 200 biji dalam satu kantong. Okey, satu ekor siput gondang emas dia boleh mengeluarkan 8,000 biji telur sepanjang hayat dia. Dan satu uncang tu dia boleh mengandungi 200 hingga 500 biji telur. Itu dia. Ini yang merosakkan tanaman padi sebenarnya. Jadi dengan perangkap SG Gold ini, keadaan di mana padi rosak disebabkan oleh haiwan perosak seperti siput gondang emas mungkin dapat dikurangkan dalam masa terdekat. Dan harapan kami semoga inovasi ini akan tersebar luas kepada semua petani dan pesawah padi di seluruh negara. Terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kami Puan Latifah, Puan Zati dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan kita akan